Jadi kita balik kepada apa yang saya membicarakan ini pada minggu lepas. Minggu lepas sebab saya kurang sihat, jadi pengajian pun tak lama. Cuma saya ada membicarakan tentang sedikit pembetulan ya bagi terjemahannya. Dan ini adalah perkara yang penting ya. Jadi pembetulan tersebut yang berlaku pada muka surat 211. Jadi kisah ni balik ini kepada kisah Zulyadain. Ringkasannya kisah ni balik kepada kisah Zulyadain. Sebab ini penulis ini sedang membicarakan berkenaan dengan berbual dalam salat. Dia sedang ini membicarakan ini tentang ini berbual dalam salat. Maka dia sedang membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya dia berbual dengan sedikit, dimaafkan. Kalau sekiranya dia berbual dengan banyak, tidak dimaafkan. Betul ke tidak? Kalau sekiranya dia berbual dengan sedikit, dimaafkan kalau sekiranya dia tak sengaja. Dan lepas itu dia mendalilkan dengan hadis Zulyadain. Dia mendalilkan dengan hadis Zulyadain, dan dia menceritakan bagaimana Nabi SAW yang ini memberikan salam, selepas itu dia pergi kepada tepi masjid, dan sahabat-sahabat ini mereka menyangkakan telah berlaku nasakh. Ini yang penulis mengatakan. Wa ajabuhu bihi mujawizina nasakh. Maksudnya di sini, seperti mana saya mengatakan pada minggu yang lepas, mereka menyangkakan telah berlaku nasakh. Apa yang dimaksudkan telah berlaku nasakh? Telah berlaku mansukh daripada 4 rakaat sekarang dari 2 rakaat. Mereka menyangkakan sedemikian. Jadi mereka menyangkakan solat dipendekkan. Itu sebab Zulyadain menanyakan kepada Nabi SAW, Aqasuratus salatu amnasita ya Rasulullah. Ini yang dia menanyakan kepada Nabi SAW. Sebab dia menyangkakan mungkin ini solat dipendekkan. Daripada 4 rakaat yang ini telah menjadi 2 rakaat. Ada kemungkinan mungkin Nabi dapat wahyu. Nabi SAW ini mungkin dapat wahyu, misalan solat yang ini dipendekkan yang ini kepada 2 rakaat. Jadi penulis yang mengatakan di sini, mereka menyangkakan solat dah habis dah. Itu sebab mereka berbual. Tapi solat ini belum habis. Maka ini dimaafkan. Ini adalah daripada perkara yang dimaafkan. Jadi kalau sekiranya tidak sengaja, maka ini adalah daripada perkara yang dimaafkan. Tetapi kalau dia berbual dengan banyak, selepas itu penulis tadi mengatakan, kalau sekiranya dia menyangkakan dengan berbual dengan sedikit batal solatnya, dan selepas itu yakni dia berbual dengan banyak, maka batal yakni solatnya. Apa maksudnya? Satu orang yakni misalan dia dalam solat, lepas itu dia berbual dalam solat, tapi dia berbual dengan perbualan yang sedikit, tidak sengaja. Sebenarnya solatnya tak batal, tapi dia menyangkakan batal. Selepas itu dia pergi berbual dengan banyak, baru dia teringat, tadi sebenarnya solat aku tidak batal. Sekarang batal ke tak batal solatnya? Batal solatnya. Nampak tak? Yang pertama sebenarnya dimaafkan, tapi dia tak tahu, dia terlupa. Sebenarnya dimaafkan baginya, tetapi disebabkan dia dah berbual dengan banyak, maka berbual dengan banyak dengan tidak sengaja, ataupun yakni walaupun yakni dengan dalam keadaan yakni dia terlupa, membatalkan salat. Macam mana kita nak tahu ni berbual banyak ke tak berbual banyak? Balik kepada hadis Zulyadain, 6 perkataan. Balik ini kepada hadis yakni Zulyadain. Selepas itu penulis ini mengatakan, wa kharaja biyasiri tanahnuhin li ghalabatin wa kalamin bisahwin kathiruhuma. Baik, ini minggu lepas saya telah terangkan ini. Saya terangkan sekali lagi, InsyaAllah sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, sebab minggu lepas saya berhenti di bawah tadi. Saya berhenti di solat tidak batal dengan sedikit berbicara. Ini yang saya berhenti pada minggu yang lepas. Tapi sebelum saya masuk, saya ulang lagi apa yang disebutkan di sini. Sekali lagi penulis membicarakan tentang badahem. Maka dia mengatakan badahem dengan sedikit dimaafkan. Ini perkara yang pertama. Badahem ini dengan sedikit li ghalabah. Maksudnya dia tak sengaja, disebabkan dia ada sakit, misalnya dia badahem, dimaafkan. Tetapi yang terkeluar daripadanya, tidak termasuk daripada yang dimaafkan, kalau sekiranya dia melakukan dengan banyak.
Kalau sekiranya dia melakukan dengan banyak, begitu dengan perbicaraan. Perbicaraan kalau sedikit, dia terlupa misalnya dimaafkan. Tapi kalau banyak, tidak dimaafkan. Walaupun dia terlupa. Sama hukumnya dengan bedaham. Jadi di sini dia membicarakan tentang dua perkara. Pertama sekali adalah bedaham. Kedua adalah perbualan. Kalau sekiranya banyak, walaupun dia ada keuzuran, batal dari solatnya. Kalau banyak. Tapi kalau sedikit, dimaafkan. Jadi, apa bezanya di sini? Sedikit ataupun banyak. Jadi saya harap ini boleh faham. Nanti saya akan balik kepada terjemahan yang insya-Allah saya terangkan ini dulu. Nanti kita lihat ini kepada terjemahannya. Selepas itu penulis ini mengatakan fatabtulu bikasratihima. Ni dia tekankan lagi makna ni. Yakni solat menjadi batal kalau sekiranya bedaham dan berbual dengan banyak. Walau ma'a ghalabah, walaupun yakni dia tak sengaja. Yakni dia sakit misalan ataupun dia terberbual ini misalan wasahwin ataupun dia terlupa. Wa ghairihi, dan selain daripadanya yang dimaksudkan di sini adalah di bawah. Nanti dia teruskan di bawah ni au ma'a sabqi lisani ilaihi au ma'a jahl, ini semua ada kait mengait. Nanti kita akan membicarakan ini. Sekarang yang ini kita lihat ini kepada terjemahannya. Afwan, boleh. Dia apa dia mengatakan? Tidak termasuk dalam ketentuan sedikit terpaksa bedaham dan sedikit berbicara yang tidak sengaja. Apabila bedaham dan berbicara itu banyak ataupun berkali-kali. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi maksudnya tidak termasuk dimaafkan. Untuk ini solat menjadi batal sekalipun hal itu terjadi dengan terpaksa, lupa ataupun sengaja. Apa yang batal? Bagaimana solat boleh batal di sini? Yang ini batal kalau sekiranya dia bedaham dengan kuat, dia bedaham dengan banyak ataupun berbual dengan banyak. Ini yang dimaksudkan dengan solat batal di sini. Jadi mungkin antum tulis dalam bracket. Yang ini solat menjadi batal sekalipun hal ini terjadi dengan terpaksa, lupa ataupun sengaja, iaitu bedaham ataupun berbual dengan banyak. Ini yang membatalkan solat. Tapi seperti mana kita mengatakan, kalau sedikit dimaafkan. Jadi pengajian kita hari ini insya-Allah akan mula di sini. Taib. Sekarang yang penulis ini dia mengatakan au ma'a sabqi lisanin ilaihi. Taib. Apa yang disebutkan di sini dia berkait dengan di atas. Di atas ini penulis ini mengatakan walau ma'a ghalabatin wa sahwin wa ghairihi, dan selain daripadanya termasuk kalau sekiranya sabqul lisan. Sabqul lisan dalam bahasa Arab ini maksudnya apa? Macam satu orang itu dia terberbual. Apa kita dalam bahasa Melayu apa kita panggil? Melata. Yang ini melata. Satu orang ini dia sedang solat dan dia melata. Batal ke tidak solatnya? Sama. Dia hukumnya sama. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Ataupun dia mengatakan au ma'a jahli tahrimihi. Sekarang satu orang ini dia jahil, ini dia tidak mengetahui bahawasanya berbual ini diharamkan di dalam solat. Dan dia ada keuzuran liqurbi Islam. Dia baru masuk Islam. Dan dia tidak mengetahui tentang hukum ini. Sama juga. Kalau sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Sedikit ini dimaafkan, ini banyak ini tidak dimaafkan. Wa in kana bainal muslimin. Dan kalau sekiranya dia tinggal ini bersama ini orang Islam, tapi dia baru masuk Islam, dimaafkan. Kalau sedikit. Au bu'din 'anil ulama, ataupun dia tinggal jauh daripada ulama, maka sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Amman ya'rifu zalik. Naam. Yakni dia jauh daripada ulama yang mengetahui tentang perkara ini untuk dia mempelajarinya. Jadi kita lihat bahasa Melayu ni dia mengatakan atau sebab dia mengatakan solat tidak batal dengan sedikit berbicara yang terlontarkan sebab keterlanjuran akibat mulut yang gusar. Ini adalah apa kita mengatakan tambahan ya. Ini adalah tambahan. Yang ini penulis yang mengatakan au ma'asabqi lisan ilaihi. Sabqul lisan seperti mana dalam bahasa kita panggil apa? Panggil yakni melata. Jadi yang akibat ini mulut yang gusar, ini mungkin yang kita tulis ini dalam ini bracket. Atau sebab ini tidak mengetahui bahawa berbicara dalam salat itu hukumnya haram.
Bisa juga kerana terlalu muda dia mengenali Islam. Terlalu muda maksudnya di sini adalah dia baru masuk Islam, ya. Bukan dari orang muda, ya. Yang ni dia baru dalam Islam. Jadi kita kena tukar sikit. Baru masuk Islam. Orang yang baru masuk. Sebab kejahilan ini, ada kejahilan yang dimaafkan, ada kejahilan yang tidak dimaafkan. Ini kita membicarakan banyak kali kan dulu. Jadi kejahilan yang dimaafkan pertama sekali adalah kalau sekiranya dia baru masuk Islam. Yang kedua, kalau dia tinggal jauh daripada ulama. Ini kita mengatakan jahil yang dimaafkan. Tapi kalau sekiranya seorang itu tinggal bersama orang Islam dan bertahun-tahun hidup dalam kampung ramai ulama misalan, tapi dia jahil, ini tidak dimaafkan sama sekali. Tidak dimaafkan, yakni sama sekali. Sekalipun berada di tengah kaum muslimin ataupun kerana jauh daripada ulama. Maksudnya di sini orang yang mengetahui hukum masalah seperti di atas. Walau sallama nasiyan summa takallama amidan ay yasiran aw jahila tahrim ma atabihi ma'ilmihi bitahrimi jinsil kalam aw kauni tanahnuhi mubtilan ma'ilmihi bitahrimil kalam lam tabtul li khafa'i dhalika 'ala al-awam. Baik, sekarang kita lihat ini di sini. Penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia memberikan salam terlupa, yakni dia sebenarnya solat belum habis lagi, tapi dia pergi beri salam, tapi solatnya belum lagi habis, dia terlupa, maka dia memberikan salam. Lepas dia salam, dia dah berbual. Dia berbual dengan sengaja, dia dah berbual dengan kawan dia, yakni misalan sedikit, dia berbual yakni sedikit. Ini adalah situasi yang pertama. Yang kedua, ataupun yakni dia jahil akan pengharaman yakni perkara tersebut. Dia jahil yakni tentang pengharaman yakni perkara tersebut. Walaupun yakni penulis mengatakan dia tahu berbual dalam solat haram, tapi disebabkan dia terlupa sekarang. Dia dah beri salam, lepas itu dia berbual. Maka dalam keadaan seperti ini adalah situasi yang kedua. Yang ketiga, dia mengatakan ataupun dia tidak mengetahui yang berdaham ini membatalkan salat. Dia tidak mengetahui yang berdaham ini membatalkan salat. Maka dalam keadaan yang seperti ini, kalau sekiranya orang awam dimaafkan. Kalau sekiranya yakni orang yang pelajar yang mengetahui hukum ini tidak dimaafkan. Jadi sekarang kita balik ini bagi situasi tadi. Yang pertama tadi dia mengatakan kalau sekiranya seorang itu memberi salam yakni dia terlupa, selepas itu yakni dia berbual dengan sengaja. Nampak tak? Dia berbual dengan sengaja. Walaupun yakni perbualan itu adalah perbualan yang sedikit, dimaafkan. Ini adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua, dia tidak mengetahui yang bedaham membatalkan salat. Jadi dia bedaham dalam salat. Maka kalau sekiranya dia orang awam, dimaafkan. Kalau sekiranya dia mengatakan saya tidak mengetahui, tapi dia tahu tak boleh kita berbual dalam salat, tapi dia tak tahu yang tak boleh bedaham dalam salat yang keluarkan yakni dua huruf ini dan sebagainya. Jadi ini dimaafkan kalau sekiranya itu adalah orang awam. Sekarang kita balik kepada terjemahannya. Andai kata dengan lupa dia mengucapkan salam kemudian dengan sengaja dia berbicara sedikit atau tidak mengetahui bahawa seperti yang dilakukan itu hukumnya haram namun mengetahui jenis berbicara yang haram dalam salat, atau tidak mengetahui bahawa bedaham dapat membatalkan salat namun mengetahui bahawa berbicara itu haram dalam salat, maka salatnya tidak batal sebab kekaburan masalah seperti ini bagi orang awam. Kalau orang awam dimaafkan, ini maksudnya. Jadi ada perkara-perkara dimaafkan bagi orang awam. Ini penulis mengatakan disebabkan benda-benda seperti ini kadang-kadang tidak diketahui. Biasanya tidak diketahui oleh orang awam, maka ada keringanan ini dalam perkara ini. Sekarang ini kita pergi kepada nombor 5. Perkara yang membatalkan salat. Maka penulis ini mengatakan salat menjadi batal sebab suatu pembatal puasa telah masuk ke dalam perut sekalipun hanya sedikit. Jadi kita balik kepada kaedah
apa yang membatalkan puasa, membatalkan solat. Apa yang ni yang membatalkan puasa, membatalkan solat. Ya. Yang tadi tu is sebelum semua berkait dengan dia tak sengaja salam. Ya. Yang tadi yang paragraf sebelum ni. Mis yang ada 3-4 situasi ni semua berkait dengan kalau dia salam dengan tak sengaja. Bukan. Ini ada 3 situasi yang mana dimaafkan. Dia dimaafkan walaupun dia adalah perkara yang sebenarnya membatalkan solat. Misalan kita mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia berbual dalam solat dengan sengaja, walaupun dia berbual dengan sedikit, batal solatnya, betul ke tidak? Kalau dia berbual dengan sengaja. Tapi penulis sekarang dia mengatakan bagi orang awam dalam keadaan seperti ini, dia salam ini dengan dia terlupa dia memberikan salam. Selepas itu ini dia berbual. Selepas itu dia teringat yang dia belum lagi habis solat. Dia masuk balik ke dalam solat. Maka ini dimaafkan kalau sekiranya dia orang awam. Tapi kalau sekiranya dia mengetahui batal solat ni, kalau sekiranya dia mengetahui dia sudah melakukan perkara yang membatalkan solat, betul ke tidak? Sebab dia berbual dengan sengaja. Beza kalau dia berbual dengan tidak sengaja. Kalau dia berbual dengan tidak sengaja, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berbual dengan sengaja, hatta satu huruf ini pun membatalkan solat. Tapi di sini pengecualian. Penulis sekarang mengatakan situasi yang pertama, kalau sekiranya dia berbual dengan sengaja, tetapi disebabkan dia terlupa. Dia terlupa maksudnya dia menyangkakan dia dah habis solat. Nampak tak? Dia tahu tak boleh berbual dalam solat, tapi disebabkan dia terlupa yang dia dah habis solat, dia pergi berbual. Maka ini dimaafkan bagi ini. Ya, kalau orang awam dimaafkan. Jadi dia boleh masuk balik ke dalam solat, dia boleh teruskan solatnya. Nampak tak? Dia boleh teruskan solatnya. Ini juga berdalilkan dengan hadis Zulyadain. Sebab Zulyadain dia dah berbual, lepas itu dia teruskan solat. Tapi mereka baru dalam Islam. Pada ketika itu mereka baru dalam Islam, maka ada keringanan. Ini adalah situasi yang pertama. Perkara yang kedua berkenaan dengan bedaham ini, misalan orang awam mungkin tidak mengetahui yang ini bedaham ini membatalkan salat. Kalau sekiranya sedemikian, dimaafkan bagi mereka. Tapi kalau kita dah belajar misalan, tidak dimaafkan bagi kita. Nampak? Kalau kita mengetahui yang ini bedaham yang membatalkan salat, mengeluarkan satu huruf yang membawa makna yang membatalkan salat, dan kita sengaja berdaham, yang kita tidak dimaafkan. Tapi kalau sekiranya kita lihat misalnya orang awam sebagainya, dia berdaham, kita tegur dia. Kita mengatakan dalam solat tidak dibolehkan dan sebagainya. Tetapi apa dia buat itu dimaafkan. Tapi setelah dia mengetahui, dia dah tak boleh lagi. Nampak? Ini adalah perkara yang Kedua. Ini adalah perkara yang kedua. Nah, jadi dia dua perkara dia mengatakan di sini. Dua perkara ini dia mengatakan. Nah. Yang berdaham dengan tak sengaja tu, ini balik pada dengan yang dulu yang kita mengatakan yang waktu surah kita kalau benda clear the throat, berdaham juga kan. Itu kira dengan tak sengaja. Itu pun dimaafkan. Bukan, kalau tidak sengaja dimaafkan, tapi dengan sengaja yang membatalkan salat. Oh, yang itu kira yang dulu kira untuk kita dapatkan suara balik. Ya, dapat suara balik. Kira dengan sengaja maksudnya itu. Yalah, kalau dia melakukan dengan sengaja, dia nak dapat suara dia balik. Jadi dia bedaham. Itu dengan sengaja. Melainkan kalau dia tak sengaja. Tak sengaja macam mana? Batuk. Misalnya dia tak boleh kontrol batuk kan? Ini tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia nak clear dia throat, ini sengaja ini. Betul? Batal solat dia. Melainkan kalau Fatihah lah, rukun qauli, tidak ada masalah. Sekarang kita pergi yang kelima. Penulis ini mengatakan solat menjadi batal dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Yakni, apakah ini perkara yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk pada rongga yang terbuka. Betul tak? Jadi rongga yang terbuka, dia bukan mulut dengan hidung sahaja, yang ini telinga, begitu juga dengan kemaluan dan sebagainya. Tetapi biasanya dalam solat, ulama kita membicarakan tentang makan dan minum. Makan dan minum. Ini berkenaan dengan telinga ini jarang sekali orang dalam solat ni macam mana benda nak masuk dalam telinga ataupun kemaluan ini hampir tidak berlaku.
Tetapi apa yang dimaksudkan di sini adalah makanan dan minuman. Maksudnya satu orang kalau dalam solat dia makan dan minum, batal solatnya. Ini yang akan disebutkan oleh penulis ini di sini. Solat menjadi batal sebab satu pembatal puasa telah masuk ke dalam perut. Telah masuk ini ke dalam perutnya. Jadi ke dalam perut ini melalui rongga yang terbuka. Jadi satu orang ini misalan kalau dia masuk ke dalam solat dan ada makanan di mulutnya, tapi dia tak telan makanan ini, dia solatnya belum lagi batal. Bila yang ini solatnya batal? Apabila yang ini sampai yang ini kepada had yang ini mulut yang membatalkan puasa. Sama juga kalau dia puasa misalnya dia letak makanan kat mulut dia, adakah puasanya batal? Tidak. Bila puasanya batal? Bila dia masuk ke dalam tekak, betul tak? Sama juga dengan air. Jadi dia mengatakan sekalipun hanya sedikit. Sekalipun hanya sedikit. Apakah yang dimaksudkan dengan sedikit di sini? Taib, penulis nanti dia akan membicarakan ini, tapi saya terangkan dulu. Dia lebih cenderung kepada sedikit balik kepada uruf. Dia lebih cenderung sedikit ini balik kepada uruf. Sebahagian ulama kita mengatakan sedikit ini seperti biji sim-sim. Apa-apa yang lebih kecil daripada biji sim-sim dia adalah sedikit. Apa-apa yang lebih besar daripada biji sim-sim ni sesame seed. Apa yang lebih besar daripada sesame, daripada biji sim-sim, dia dikirakan sebagai banyak. Jadi itu ukuran mereka. Apa yang dimaksudkan dengan makan yang sedikit dengan makan yang banyak dalam bab solat. Jadi biji sim-sim itu dikirakan sebagai makanan yang banyak. Nampak tak? Jadi makan yang banyak bukan makan satu suap nasi. Ini hampir mustahil berlaku satu dalam solat. Tapi maksudnya adalah kalau sekiranya dia lebih besar biji sim-sim ataupun lebih besar daripada biji sim-sim. Di sini yang penulis ini mengatakan sekalipun yang ini hanya sedikit, dan sebab banyak makan yang ini dengan lupa. Satu orang ini dia dalam solat, ini dia terlupa. Dia dalam solat misalnya, dia pun makan yang ini banyak. Di sini penulis nak terangkan beza di antara puasa dengan solat. Puasa, kalau satu orang itu makan terlupa, apa jadi kepada puasa dia? Tak batal. Tapi solat batal. Betul ke tidak? Misalnya satu orang ini dia bangun tidur, dia bangun, dia pergi Dia pergi dapur dan dia makan. Dia terlupa yang dia puasa. Ini kita ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia makanan dan minuman. Tapi kalau sekiranya dia melakukan dalam solat, batal solatnya. Kenapa puasanya batal? Puasanya tidak batal tapi solatnya batal. Ini pengecualian. Kenapa di sini puasanya kita mengatakan tidak batal tetapi solatnya batal? Ulama kita mengatakan puasa ini dia panjang waktunya. Jadi biasanya kita terlupa yang kita puasa. Maka ada kelonggaran. Tapi solat ringkas. Jarang-jarang ini satu orang ini misalnya dia solat dan dia terlupa misalnya ini dia sedang dalam solat dan dia makan. Ini perkara yang susah kita nak bayangkan. Maka ini bukan satu keuzuran. Jadi ada perkara dimaafkan bagi orang puasa tapi tidak dimaafkan dalam bab solat. Jadi ini adalah perkara yang terkecuali dalam kaedah tadi. Apa-apa yang membatalkan puasa membatalkan solat, tapi tak semua perkara. Sebab ada perkara yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan solat. Nah, seperti satu orang itu makan terlupa dalam solat, ini batal ini solat ni. Ini yang penulis ini membicarakan untuk menerangkan kepada kita perbezaan di antara solat dengan puasa. Walaupun dia mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Nampak tak? Walaupun ini tidak membatalkan puasa sebab dimaafkan dalam bab puasa, tapi tidak dimaafkan dalam bab solat. Apabila menelan air liur kahak yang keluar daripada kepala ke bahagian luaran lewat mulutnya. Luaran lewat mulutnya kita tulis sini huruf ha. Ini yang dimasukkan. Huruf ha. Ini adalah had mulut kita. Kalau kahak sampai kepada huruf ha, tidak dibolehkan kita menelannya kalau kita dapat mengeluarkannya. Sebab ini dah hukum kita memakan. Dia sudah hukum ini kita memakan sesuatu dalam solat, maka dia membatalkan solat kita.
Apabila menelan air kahak yang keluar daripada kepala. Yang ni kahak daripada kepala. Kahak boleh turun daripada kepala, boleh daripada perut ya. Jadi kalau dia lewat ini mulutnya, sekarang ini dia sampai kepada huruf ha, dia boleh keluarkan. Dia boleh keluarkan. Tetapi dia menelannya, maka ini membatalkan ini solatnya. Ataupun menelan ludah bernajis. Misalnya kerana tercampur darah daripada gusinya. Yang ni misalan, yang ni dia ada darah yang ni pada gusinya, selepas itu dia telan darah tersebut, batal ini solatnya. Sekalipun berwarna putih. Apa maksud ini sekalipun berwarna putih? Maksudnya dia ludah sehingga yang ni dia lihat keputihan. Yang ni kalau kita ada darah kat mulut, kan, kita ludah. Kalau kita dah banyak ludah, lepas itu apa jadi pada air ludah? Dia dah jadi putih, betul tak? Walaupun ini bekas najis masih ada. Bekas najis ini masih ada. Mulut kita masih mutanajis. Apa sebabnya? Sebab air liur kita bukan air mutlak. Berbeza dengan air. Air liur kita ini bukan mutlak. Jadi dia masih yakni mutanajis. Jadi mulut kita apabila mutanajis, batal solat kita. Sebab ini dikurangkan sebagai najis. Misalnya tercampur darah dari gusinya sekalipun berwarna putih. Berwarna putih apa maksudnya? Berwarna putih ini air ludah ya. Air ludah ini berwarna putih. Bukan bukan gusi ya. Air ludah ataupun sedikit kemerah-merahan. Ada pada air ludah ni sedikit kemerah-merahan daripada bekas darah. Walaupun sedikit. Kalau kita mengatakan putih pun kita mengatakan dia mutanajis, apalagi kalau sedikit ini kemerah-merahan. Seperti yang ni warna yang ni buah tanbal, maka batallah solatnya. Batallah solatnya. Kenapa batal solatnya? Sebab dia mutanajis satu. Perkara yang kedua, dia menelan yang ni sesuatu. Nampak tak? Dia menelan darahnya. Walaupun yang ni sedikit, dikirakan yang sebagai yang ni sedikit. Maka solat yang ni menjadi batal. Maka sebelum dia solat, apa dia kena buat? Dia kena bersih mulut ni. Itu cerita ni. Dia tak boleh dia tahu yang ni. Sekarang satu orang misalnya dia tahu dalam mulut ni ada darah. Dia sengaja takbir Allahu Akbar. Ini tidak sah solat ni. Jadi sebab sekarang dia boleh ni membersihkan. Dia nak wajib dia bersihkan mulut dia dan sebagainya dengan air. Kalau dia bersihkan dengan air, khalas. Selagi darah tidak ada, dia boleh terus melakukan solat. Tapi dia tak boleh setakat ludah saja. Ludah macam tadi dia mengatakan. Setakat ludah tapi dia tak bersihkan. Nampak tak? Sebab ludah ini dia bukan mutlak. Dia berbeza dengan air mutlak. Dia tidak membersihkan. Adapun sedikit makan menurut ukuran umum di sini tidak dibatasi harus seukur biji-bijian yang dilakukan dalam keadaan lupa. Di sini seperti mana tadi saya mengatakan, penulis dia lebih cenderung ini balik kepada uruf. Dan yang penterjemah ini dia tidak menterjemahkan biji simsim ya. Sebenarnya penulis sebut biji simsim. Tapi dia tidak sebut di sini. Kan kita lihat ya. Dia mengatakan adapun yang ini makan sedikit. Memakan yang ini makanan yang sedikit. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan yang sedikit? Dia mengatakan urfan, berdasar kepada uruf. Ini adalah pendapat penulis. Yang ini balik yang ini kepada ukuran umum. Dia tidak terbatas kepada ukuran biji simsim. Jadi boleh kita tulis ini. Dia tidak terbatas ini kepada ukuran biji simsim. Tadi saya mengatakan, apa yang lebih besar daripada biji simsim itu dikirakan banyak. Apa yang kurang daripada biji simsim itu dikirakan sedikit. Tapi penulis ini mengatakan, dia cenderung ini balik kepada uruf. Tak semestinya kita nak balik kepada ukuran biji simsim. Jadi barang siapa nak tahu apa tu biji simsim, bolehlah type Sesame Street. Ya, Sesame Seed. Sesame Seed. Sesame Street. Nanti keluar, bolehlah kita tengok betapa besar Sesame Seed. Itu cerita dia. Ya betul. Sebahagian ulama kita menggunakan ukuran itu. Nampak? Tapi penulis mengatakan tak semestinya kita menggunakan ukuran itu. Sebab ini berdasarkan isytihad. Berdasarkan dengan isytihad.
Min nasin. Nasin yang maksudnya satu orang terlupa. Satu orang kalau terlupa dan dia memakan sesuatu yang sedikit, dimaafkan. Ini penulis mengatakan. Kalau sedikit, dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan apa-apa yang kurang daripada biji, sim-sim. Dimaafkan. Kalau dia tak sengaja. Tertelan misalnya. Satu orang ini dia masuk solat, Allahu Akbar. Ada sesuatu yang ni, dalam mulutnya, dia tertelan misalnya. Tapi sedikit. Ini tidak ada masalah. Ini dimaafkan. Au jahil, dia tak tahu. Jahil. Satu orang tak tahu ini benda ini membatalkan solat. Dimaafkan. Wa min maghlubin. Dan satu orang yang tertelan. Dia tertelan. Juga dimaafkan. Dan dia memberikan misal ka'an nazalat nukhamatuhu li haddi zahir wa ajaza an majjiha. Seperti kahaknya sampai kepada had zahir, tapi dia tidak mampu untuk membuangnya misalan. Dan dia tertelan, maka ini pun dimaafkan. Au jara riquhu bi ta'amin, ataupun makanan itu dah bercampur dengan air ludahnya dan dia tak dapat bezakan mana air ludah mana makanan. Dia tertelan kesemuanya. Ini juga dimaafkan. Ini semua ini dimaafkan. Au jara riquhu bi ta'amin baina asnanihi wa qad ajaza an tamyizihi wa majjihi. Yang disebabkan dia sudah bercampur dengan air ludahnya. Jadi dia tidak dapat memisahkannya dan membezakannya. Fala yadurru li'uzrin. Maka ini tidak membatalkan salat disebabkan ada keuzuran. Sekarang kita lihat ini terjemahannya sekali lagi. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan adapun sedikit makan menurut ukuran umum di sini tidak batasi harus seukur biji sim-sim yang dilakukan dalam keadaan lupa ataupun tidak mengetahui, ini jahil, yang dia ma'zur adanya atau dilakukan dalam keadaan terpaksa. Seperti yang terpaksa di sini maksudnya ini dia tidak boleh dia tertelan. Ataupun dilakukan dalam keadaan terpaksa, seperti halnya jika air liur kahak keluar daripada bahagian luaran dan dia tidak boleh melepehkan. Ini maksudnya dia tidak boleh membezakannya. Atau jika air liur mengalir ke dalam bersama-sama sisa makanan yang tersiap di antara gigi serta tidak mampu membezakannya. Yang melepeh itu mengeluarkan Apa dia? Melepeh itu mengeluarkan bukan membezakan. Tidak bisa mengeluarkan kahaknya. Yang ini maksudnya di sini sekarang berkenaan dengan kahak ya. Kalau sekiranya kahak itu sampai kepada had zahir dan dia tidak mampu mengeluarkannya misalnya. Dia tidak mampu mengeluarkannya dan dia tertelan. Ini dimaafkan. Baik, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua berkenaan dengan makanan yang bercampur dengan air liur. Makanan kalau dia bercampur dengan air liur, kita tak dapat apa? Bezakan. Kita tidak dapat membezakannya. Nampak tak? Kalau sekiranya daging kita boleh bezakan. Kalau daging misalnya, kadang-kadang bila kita makan, daging tersendat di antara gigi. Lepas kita tengah baca, daging terkeluar. Jadi terkeluar kita dapat bezakan. Di sini apa kita katakan dalam bahasa kita? Tak, sekarang kita sudah in control of the makanan. Nampak tak? Sebab kita boleh keluarkan dia anytime. Beza kalau sekiranya dia bercampur dengan air ludah. Kalau dia bercampur dengan air ludah, macam mana kita nak tahu? Kat mana ini makanan ini? Nampak tak? Jadi ini yang dimaksudkan dengan tamyiz. Penulis ini menggunakan perkataan tamyiz. Asal ini perkataan tamyiz adalah membezakan. Iaitu membezakan mana air liur dan mana makanan. Nampak tak? Cuma di sini ini dia menggunakan perkataan. Apa perkataan tadi dia gunakan? Sekejap ya. Kita tengok balik. Melepih keluar. Tidak bisa melepihkan. Dia tak dapat, tak boleh, tak mampu keluarkan. Dia menggunakan ala kulli hal penulis ini dia mengatakan seperti mana saya mengatakan tadi, berkenaan dengan kahak dia tertelan. Pertama, berkenaan dengan makanan yang bercampur dengan air ludahnya dan dia tidak mampu membezakannya. Boleh kita tulis ini?
Jadi menyaring yang maksudnya di sini, seperti mana saya mengatakan tadi. Kita boleh bayangkan ya. Dia tidak mampu untuk nak membezakan. Perkataan membezakan dalam bahasa kita lebih sesuai. Dia tidak mampu membezakannya. Dan memuntahkan, yakni mengeluarkan. Majjihi, yakni mengeluarkan. Yakni dia bukan perkataan dia bukan memuntahkan sebenarnya, yakni. Sekarang kalau saya ada makanan dekat mulut, apa kita buat? Kalau kita sedang melakukan solat dan kita ada makanan dekat mulut kita, yang ni kita keluarkan dekat bibir kita kan? Nampak tak? Ini dimaksudkan. Jadi kita mengeluarkan makanan tersebut. Jadi ini semua ada keuzuran, tidak membatalkan solat. Yang keenam, solat menjadi batal sebab sengaja menambahkan rukun fi'li. Yang di rukun fi'li seperti satu orang yang dia sengaja melakukan rukuk 2 kali, naik pada rakaat yang kelima. Ini semua ada perbuatan yang membatalkan solat. Dan dia melakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Kalau tak sengaja, dimaafkan dan dia buat sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, batal solatnya. Melainkan kalau dia li ghairi mutaba'ah. Ka ziyadati ruku'in aw sujudin wa illam yatma'inna fihi. Yakni berbeza, yakni kalau sekiranya dia mengikuti yakni imam. Dia mengikuti yakni imam. Yakni sekarang yakni misalan satu orang yakni dia ikut yakni kepada imam. Dia menyangkakan imam dah rukuk, dia pun rukuk. Tapi imam belum bagi rukuk. Jadi lepas itu dia naik balik. Sekarang dia dah tambah rukun kan? Dia rukuk 2 kali. Sebab rukuk yang pertama dia menyangkakan imam dah rukuk. Tapi imam ini ternyata tidak melakukan rukuk. Maka dia kembali ini kepada qiyam. Ini kita mengatakan tak batal solatnya. Solatnya yang tidak menjadi batal. Sebab ini dia menyangkakan ini imam sudah melakukan rukuk. Dan dia memberikan misal seperti menambahnya rukuk, sujud walaupun tidak ada tumakninah. Yakni dia melakukan rukuk dengan cepat. Ia membatalkan solatnya. Yang ini satu orang, yang ini misalan yang dia nak stretching dalam solat. Lepas itu yang ini dia sedang dalam qiyam dan dia sampai yang ini kepada had yang ini rukuk. Dia sampai kepada had rukuk, maka batal di solatnya. Solatnya ini menjadi batal walaupun ini tidak ada tumakninah. Wa minhu kama qala shaykhuna an yanhani al-jalisu ila an tuhadhiya jabahatuhu amama rukbatayhi walau li tahsili tawarrukihi aw iftirashihi al-mandub li'anna al-mubtila la yughtafaru lil mandub. Jadi pengajian kita insya-Allah akan berhenti di sini. Saya syarahkan ini, lepas itu kita berhenti. Baik. Sekarang kita nak kena lihat ini dengan baik ya. Apakah yang disebutkan oleh penulis ini di sini? Saya harap kita dapat hafal masalah ini dengan baik. Taib, ini disebutkan oleh gurunya. Dia mengatakan qala syaikhuna. Taib, misalnya bagaimana sekarang? Misalnya adalah begini. Pertama sekali dia mengatakan, kalau sekiranya seseorang itu yang sedang duduk, sama ada dia duduk tasyahud ataupun dia duduk di antara dua sujud ini misalan, dan dia sengaja kedepankan badannya. Cuba bayangkan saya ni tengah duduk atas bumi ya. Nampak tak? Lepas itu saya sengaja buat begini. Nampak tak? Saya kedepankan badan saya macam gini. Taib, apa maksudnya sekarang? Sekarang saya punya dahi sampai ini kepada had lutut saya. Ini sudah hayat ataupun kita mengatakan yakni satu posture yang daripada posture melakukan rukuk. Betul ke tidak? Jadi kalau sekiranya saya sengaja yang ini buat ini begini dalam salat, maka ini membatalkan salat. Macam mana kita boleh bayangkan ada orang boleh buat benda seperti ini? Dia memberikan misal. Ada orang ini misalan dia nak buat ini tawarruk. Lepas itu yang ni dia nak apa? Dia nak position dia punya diri sehingga kan yang ni dia kedepankan badannya dan dia nak melakukan tawarruk.
Kalau sekiranya dahi ni sampai ini kepada had melakukan ini rukuk, maka ini membatalkan solatnya. Boleh faham insya-Allah ya? Dan ini kadang-kala kita lihat kat masjid-masjid kita ada orang buat melakukan sedemikian. Dia mati-mati nak duduk tawarruk kayak ni misalnya. Sehingga dia kedepankan badannya. Kalau dia kedepankan banyak, dah sampai kepada had ini, batal solat dia. Sebab dia sudah menambahkan rukun. Nampak tak? Dia sudah menambahkan rukun. Walaupun dia nak melakukan perkara yang sunnah. Apakah yang dimasukkan perkara yang sunnah di sini? Duduk tawarruk ataupun iftirash. Dia nak duduk tawarruk iftirash tapi dia terpaksa kedepankan kepalanya. Maka dia nak melakukan yang sunnah tetapi dia buat ini perkara yang haram. Maka batal solatnya. Tidak dimaafkan. Sebab yang ni dia melakukan perkara yang wajib dia meninggalkannya untuk dia membuat sunnah. Maka ini tidak dimaafkan. Jadi insya-Allah yang ni kita berhenti yang ni di sini. Kita lihat ini ada soalan ke tidak ada soalan hari ini. Oh, ada soalan ke dekat apa? Nanti saya baca dia dulu. Kita ada soalan ini dekat YouTube-nya komen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang sedang solat. Dia meninggikan suaranya. Misalan seperti sedang melakukan takbir ataupun baca Fatihah ataupun surah. Untuk memberi satu tanda kepada orang yang dia sedang melakukan solat. Baik, ini keadaan seperti ini. Kalau sekiranya dia hanya niat untuk memberikan isyarat kepada orang sahaja, ini boleh membatalkan solatnya. Tapi kalau dia niat baca Quran dan memberikan isyarat kepada orang, ini tidak membatalkan solat. Yang hanya boleh membatalkan solat kalau dia niat hanya untuk mengingatkan orang. Dia baca Quran, tapi niat dia baca Quran hanya untuk mengingatkan orang yang dia sedang melakukan solat dan sebagainya. Maka ini boleh membatalkan solatnya. Tapi kalau sekiranya dia niat baca Al-Quran, dalam masa yang sama juga dia niat nak memberitahukan kepada orang yang dia sedang berada dalam solat, ini tidak membatalkan salat. Dan ini tak silap saya 2 kelas kita yang 2 minggu lepas kita boleh balik. Penulis ada membicarakan 4 situasi. Kita boleh ulang kaji dan kita lihat perkara tersebut. Mungkin kerana ada tetamu ketuk pintu. Ini exactly 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas. Dalam kitab Fathul Mu'in kita boleh gujuk. Penulis juga memberikan misal ini, orang ketuk pintu. Orang nak masuk rumah. Atau kanak-kanak bermain-main di tempat dia solat, tetapi sah solatnya. Solatnya sah kerana dia niat meninggikan suara luar dari niat mengerjakan solat ini kerana Allah. Tak, dia ceritanya begini ya. Selagi mana dia membaca Al-Quran kerana solat dan dia tahu dia sedang baca Al-Quranul Karim, ini tidak membatalkan solatnya. Walaupun dia niat ini untuk macam dia tinggikan suaranya supaya budak-budak jangan main ke, ataupun dia tinggikan suaranya nak memberitahukan kepada orang yang ini supaya masuk, ini tidak membatalkan solatnya. Kalau sekiranya dia mencampurkan niatnya dengan bacaan Al-Quran. Tapi solatnya boleh menjadi batal kalau dia hanya niat ini untuk menegur orang. Itu masalah. Hanya niat ini untuk menegur orang boleh membatalkan solat. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Kalau berbual sedikit tak sengaja dan dia ingatkan batal, namun selepas itu dia yakin solatnya tidak batal dan sambung solat. Ini macam tadi ya, macam misal tadi. Bukankah solat tetap batal kerana ada syak akan kesahihan solat? Baik, sekarang ni lain sikit. Sekarang ini soalan ini dia menanyakan, satu orang itu dia berbual sedikit dengan tidak sengaja. Dia ingatkan solatnya ini telah batal. Dia ingatkan ini solat itu telah batal. Selepas itu dia teringat balik yang sebenarnya solatnya tak batal sebab ini dia berbual hanya dengan sedikit. Dalam keadaan seperti ini kita mengatakan dimaafkan baginya. Nampak tak? Di sini kita mengatakan dimaafkan baginya. Kalau dia melakukan dengan sengaja batal solatnya. Tetapi kita mengatakan dimaafkan ini baginya. Walaupun ini dia berada dalam keadaan syak. Seperti mana penulis ini mengatakan, sebab ini orang ini dia berada dalam keadaan syak. Ini dia menyangkakan ini solatnya ini
solatnya telah batal. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau masanya tak panjang misalnya, dia spontan. Misalnya dia terberbual sedikit, lepas tu dia menyangkakan solatnya telah batal. Selepas tu dia teringat dengan cepat, dia boleh masuk solat balik. Tidak ada masalah. Yakni dia boleh meneruskan solat. Dia boleh meneruskan solatnya, melainkan dia sudah melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, seperti berbual dengan banyak. Seperti mana penulis tadi memberikan misal, kalau dia dah berbual dengan banyak, ini batal solat ni. Ini batal solat ni. Tapi selagi mana dia tidak melakukan perkara yang membatalkan solat, dia boleh meneruskan solatnya. Ini kita mengatakan dimaafkan baginya. Memang kita mengatakan syak ini dapat membatalkan solat dan sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti ini dimaafkan baginya. Nah, saya harap dapat faham insya-Allah. Kita ada lagi satu soalan. Kalau kita cakap nak kita berbual, harus ke bila kita berbual tu untuk orang lain dengar perbualan kita, ataupun kita berbual tu seorang diri ke, atau dengar keluar suara dia berapa kuat ke untuk membuat yang kita ni kita berbual. Adakah kita mesti nak kena berbual dengan orang, ataupun benda tu juga batal bila kita berbual seorang, macam melatas orang ke? Soalan, apa yang saya faham daripada soalan ini, adakah berbual yang membatalkan solat, adakah kita nak kena berbual dengan orang, ataupun kita berbual sendiri, ataupun kita melata? Kalau sekiranya melata, dimaafkan. Kalau melata maksudnya kita tak sengaja, kalau sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Kalau kita berbual dengan diri kita sendiri, kita berbual sendiri, tidak ada perbezaan sama ada kita berbual sendiri atau berbual dengan orang. Tak ada perbezaan sama ada kita berbual sendiri ataupun kita berbual dengan orang. Masalahnya di sini adalah keluar daripada mulut kita perkataan. Jadi kita tidak mengambil iktibar sama ada kita ada berbual dengan orang ke tak ada berbual dengan orang. Hatta kalau satu orang ini berbual sendiri. Dia berbual sendiri. Kalau dia berbual dengan banyak misalnya, dia berbual selama 5 minit misalnya, tapi berbual sendiri, ini kita mengatakan batal solatnya. Ataupun dia berbual dengan orang, ini pun batal ini solatnya. Tapi kalau dia melata dengan tidak sengaja, dimaafkan kalau sekiranya ia sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wakhtim bisolihati a'malana wa ajrina Allah ya karim. Bifadli subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.